Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mok Teh di Mok Teh Channel. Masak tu senang. Hai, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mok Teh, okey. Di Mok Teh Channel. Channel kesayangan anda. Okey, tak gitu? Okey, alhamdulillah. Okey. Di resipi kali ni Mok Teh nak kongsi dengan anda resipi cara masak urup sayur Jawa. Urup sayur Jawa ni memang sedap. Memang ketagih betul kalau makan dia. Itulah. Kalau macam kurang selera makan kan, buatlah urup sayur Jawa ni pasti menambah 2 pinggan. Kenapa Mok Teh cakap macam tu? Sebab Mok Teh pun mengalami situasi macam tu sebenarnya. Itulah, tak selera makan tapi apabila dah ada sayur macam ni, tu memang jadi selera. Sebenarnya ada satu bahan yang membuatkan kita selera makan dalam tu. Sayur ni ratah macam gitu pun sedap habis 1 pinggan. Itulah, sedap sangat. Okey. Jom sama-sama kita semak video yang Mok Teh sediakan ni. Sediakan 1 biji bawang besar, 3 ulas bawang putih, 3 ketul kencur, 1 biji lada besar merah, 5 biji cili padi hijau, 1 inci belacan, 2 helai daun limau purut, 2 cawan kelapa parut, sedikit pucuk ubi kayu, sedikit toge, sedikit kobis, sedikit carrot atau lobak merah, sedikit garam, sedikit perasa jika suka, dan 1 sudu gula merah. Okey, baik. Itulah bahan-bahan yang Mok Teh gunakan. Okey. Untuk sayur, pelbagai sayur sebenarnya boleh masukkan dalam masak urup sayur ni, ya. Tak kisah sayur apa nak masuk. Okey, Mok Teh masuk sayur yang ada dekat rumah sahaja. Okey. Anda boleh pelbagaikan sayur seperti bayam dan sebagainya lah. Kacang panjang, kacang botol dan sebagainya. Okey, ini sayur yang Mok Teh letak dalam urup ni lah. Okey, iaitu bahan utama dia nak kena ada pucuk ubi kayu. Okey, pucuk ubi kayu Mok Teh rebus dulu. Sebab pucuk ubi kayu ni rebusnya kena lama sikit lah baru dia empuk. Okey, lepas tu dah tuskan, tapiskan Mok Teh lerai-leraikan dia. Okey, lepas tu gunting lah macam gitu supaya dia tak tercantum kan. Okey, dia jadi macam ni lah. Lebih kurang dalam video yang Mok Teh buat ni. Mok Teh gunting-gunting biar dia leraikan dia. Okey, lepas tu macam toge, kubis dan carrot ni. Okey, ini bahan sayur yang Mok Teh guna lah. Okey, dah mendidih tu kan. Masukkan ke semua sayur ni dan tutup api. Biarkan seketika biar dia layu. Sebenarnya kalau anda nak guna sayur lain seperti kacang panjang, kacang botol ke, bayam ke dan sebagainya boleh. Okey, bahan-bahan tersebut ni Mok Teh celur, ya. Mok Teh celur sekejap. Kalau macam ubi kayu tu Mok Teh rebus lama sikit. Okey. Kalau bahannya ni celur sekejap je. Okey. Maknanya dia dah lembik tu dah boleh angkat. Lebih kurang macam ni. Okey, Mok Teh tuskan. Okey, baik. Ketepikan sayur yang kita dah celur tadi, yang dah rebus tadi. Okey, ini kelapa. Bahan utama dia nak kena ada kelapa parut. Seloknya kelapa parut tu jangan ambil yang hitam lah. Okey, lepas tu kita sangai kelapa tersebut. Okey, sangai ni. Okey, goreng tanpa menggunakan minyak. Okey, faham? Okey, Mok Teh harap anda faham lah. Okey. Itu namanya sangai. Okey, tanpa menggunakan minyak. Okey, ni nak kena dengan api yang perlahan lah. Okey, takut hangus. Okey, kena selalu kacau lah. Takut dia hangus. Okey, goreng sehingga garing. Okey. Okey, lepas tu dah garing boleh. Okey, masukkan dalam pinggan. Okey, asingkan dulu sebab kuali yang sama kita akan guna untuk menumis bahan-bahan yang Mok Teh nyatakan tadi seperti dalam gambar ni lah, yang tertera dalam gambar ni. Okey, bawang putih, kencur. Okey. Apa ni? Cili padi hijau. Okey, lada merah besar dan bawang lah tadi, ya. Okey, bahan-bahan ni semua Mok Teh akan kisar. Okey, ni dia belacan. Okey, 2 helai daun limau purut ni Mok Teh akan keluarkan urat dia kat tengah tu. Okey.
Lebih kurang macam ni lah bahan-bahan yang Mak Teh sediakan. Okey. Okey, ni Mak Teh dah potong ke semuanya lah sebab Mak Teh nak kisar kejap lagi. Okey, potong kecil-kecil lah supaya kita nak kisar nanti senang lah kan. Okey, Mak Teh masukkan ke semua bahan yang Mak Teh dah potong kecil-kecil tadi. Baik, masuk ke semuanya sekali. Okey. Di awal mula-mula tadi Mak Teh cakap bahan apa yang sebenarnya membuatkan masak urup sayur ni jadi membangkitkan selera kita sebenarnya ada satu, iaitu kencur tu sebenarnya menaikkan selera makan kita. Okey, lepas tu macam biasa campur dengan sedikit air. Okey, dan kisar. Okey, Mak Teh ringkaskanlah. Okey, kisarlah sehingga halus. Okey, baik, Mak Teh ringkaskan. Ni dah telah dikisarlah. Okey, masukkan sedikit minyak. Okey, boleh tumis bahan-bahan tersebut. Baik, kacau. Okey, biarkan di atas api yang sedang-sedang lah kan, sehingga dia pecah minyak. Macam tu lah, sehingga dia garing pecah minyak. Okey, nampak tak? Ni dia dah mendidih. Tunggu sekejap biar dia kering sehingga dia pecah minyak. Masa ni bau aroma kencur tu memang menaikkan betul lah. Memang rasa dah nak makan tau. Ya Allah, memang sedap. Okey, lepas tu kelapa yang telah disangai tadi, masukkan. Okey, masukkan sangai pula. Masukkan kelapa, 2 cawan kelapa yang telah disangai. Okey, Mak Teh betulkan ayat. Itulah tersasul duduk dapur ni cakap kan. Itulah. Okey, sebatikan. Okey, lepas tu masukkan sedikit garam. Okey, campur sekali sedikit garam. Kalau anda suka asam jawa boleh masukkan lah. Okey, Mak Teh tak masuk. Okey, boleh juga nak masuk. Lepas tu sedikit perasa jika anda suka. Okey, perasa ni boleh ganti je dengan apa-apa kan. Macam perasa sekarang kan banyak kan. Secukup rasa lah, apa-apalah jenamakan. Itulah. Okey, lepas tu masukkan pucuk ubi kayu yang telah direbus hingga empuk tadilah. Okey, yang telah dicari-cari. Okey, itulah. Okey, lepas tu masukkan sayur yang telah celur tadi. Alright, lepas tu satukanlah kacau sebati. Itulah, sehingga tercampur semua bahan macam perasa dan garam tadi. Memang sedap. Ini jangan lupa ya, iaitu gula merah. Okey, masukkanlah 1 sudu gula merah ataupun 2 sudu, terpulanglah sesuai selera. Dan masukkan juga gula pasir. Sebenarnya ada masuk gula pasir, tapi Mak Teh tak masukkan gula pasir. Kalau anda nak masuk, silakan 1 sudu gula pasir, lebih kurang macam tu. Okey, sebab Mak Teh tak masuk sebab Mak Teh tak nak lebihkan gula. Sebenarnya Mak Teh nak kurangkan gula dalam masakan. Tapi sebenarnya tak masuk gula, cukup dengan gula merah tu pun dah cukup rasa, dah sedap dah sebenarnya. Itulah. Okey, baik. Nampak tak? Inilah urup sayur, memang sedap. Bau dengan aroma kencur tersendiri tu yang membangkitkan selera kita. Lepas tu hidanglah. Okey, masukkan dalam pinggan, boleh dihidangkan, sedia dimakan. Mak Teh makan ratah macam gitu je, ambil nasi sikit je, lepas tu ratah lebih. Memang sedap. Itulah. Okey, sampai di sini dulu perkongsian Mak Teh untuk kali ini, iaitu masak urup sayur. Masakan Jawa memang sedap, tapi sebenarnya nak menyedapkan lagi, kalau anda sukalah, sebab Mak Teh ni kan kahwin dengan orang Jawa, anda boleh letakkan sedikit budu dalam urup ni, lagi sedap sebenarnya. Sebab Mak Teh dah cuba. Okey, kalau nak cubalah kan. Tapi kalau tak nak, cukup macam ni saja masaknya. Okey, sampai di sini dulu perkongsian Mak Teh. Bye, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.